Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia mendengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi 8.31 minit pagi. Seperti yang kita janjikan tadi, setiap hari Khamis kita ada segmen game. Sebarkan, kongsikan pada sahabat-sahabat kita yang lain di grup WhatsApp ke di Facebook anda dan di laman media sosial untuk supaya ramai lagi dapat kasih sayang tanpa syarat pagi ni bersama dengan tetamu kita yang tidak asing lagi, bonda kita yang kita kasihi, dan sentiasa kita doakan semoga beliau juga sentiasa berada di bawah naungan kasih sayang Allah Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan bonda Prof. Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Assalamualaikum bonda. Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dan Hazwan yang baik hati, soleh. Allah hasanah pada ummah insya-Allah. Amin ya rabbal Sama-sama alamin. jugalah untuk Prof. Terima kasih Prof. Sudi luangkan masa dengan kami di Radio IKIM, dengan sahabat-sahabat pendengar dan yang menonton, walaupun back to back ni live kita ni, tapi kita live and alive insya-Allah. Mungkin buka dimah kita sayang tanpa syarat ni. Macam mana kita nak bagi faham betul-betul Prof? Silakan. Silakan Prof. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kenapa Pian kita pagi-pagi kan kita buat apa-apa pun, first thing kita bangun, kita baca doa, bangun tidur. Nak tidur pun baca doa, mana-mana baca doa. Dan apa kita buat semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan dapat ketenangan setiap kali kita sebut nama Allah, ingat Allah. Sebab kita sedang berhubung dengan punca segala-galanya dan punca tujuan hidup segala, iaitu kasih sayang Allah. Makna yang saya nak tekankan di sini Pian, hidup ini modal paling besar dalam hidup kita ialah kasih sayang. Siapa yang tidak ada kasih sayang, tidak ada kehidupan. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla menurunkan 1% saja kasih sayang Allah, dan itulah memberi kasih sayang ibu kepada anak walaupun ibu haiwan pada anak dia. Subhanallah. Subhanallah. Dan daripada kasih sayang itulah semua segalanya bermula. Dan bila hilang kasih sayang itulah hilang segala-galanya keharmonian. Sebab bila ada kasih sayang, akan ada keharmonian. Bila ada keharmonian, akan ada keindahan. So kita tengok keliling kita, kita bangun pagi, kita tengok awan, tengok langit. Kenapa kita rasa tenang dan bahagia? Itu tanda kasih sayang Allah pada kita. Tetapi mereka yang tidak ada kasih sayang dalam jiwa dia, tidak dapat merasakan kasih sayang. Dan siapakah yang tidak ada rasa kasih sayang? Kerana mereka tidak bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya memang pilih topik ini khas hari ini dalam keadaan kita mula PKPB dan dalam pergolakan macam-macam. Kalau semua orang mula tanya diri dia, saya bangun pagi ni apakah modal kehidupan saya hari ini? Semua orang faham modal hidup kita ialah emosi kita yang dirasai, bukan difikiri. Yang dirasai hati kita. Dia panggil ilmu rasa. Macam kita solat, kenapa orang solat lambat? Kenapa orang susah nak buat taat? Sebab tidak merasa nikmat. Tidak merasa tu. Jadi kalau siapa yang bangun pagi ni rasa tidak tenang, tidak bahagia, tidak gembira, sebab modal kehidupan kasih sayang mereka tidak ada. Dan saya nak ambil petikan daripada kajian oleh orang yang bukan Islam, tetapi saya rasa dia sangat-sangat saintifik dan boleh diukur dan boleh sebenarnya menjadi satu guideline. Sebab ilmu tu tidak kira daripada mana ya, asalkan dia memberi kebaikan, kita boleh apply.
saya akan cakap tentang dipanggil oleh satu kajian oleh seorang doktor perubatan nama David Hawkins. Kita akan terangkan macam mana kasih sayang ini dan emosi ini menentukan semua kehidupan kita dari segi kesihatan, ketenangan, kebahagiaan dan kekayaan kita, insya-Allah. Sehat, tenang, bahagia. Kita ada formula hari ini yang kita nak dengar, pelajari bersama Prof Muhayya pagi ni, insyaAllah. Sebab betul juga Prof, bila Prof sebutkan, bila bangun pagi, apa modal yang kita ada, di situ modal yang paling besar, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, rahmat kasih sayang. Lepas tu kita dah dapat rahmat kasih sayang Allah, kita buat dosa banyak, kita taubat, Allah tetap bagi nikmat yang banyak pada kita, tak bersyarat. Yang penting kita tunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah Taala. Jadi itu yang perlu sangat-sangat kita syukurilah hari-hari kita bangun sebab kasih sayang, Prof, kan. Cuma mungkin kalau kita boleh teruskan sikit sebab kita buat 3 round. So pertama ni kira mukadimah dan kita kongsikan terus apa kajian yang Prof nak kongsikan tu untuk sahabat pendengar kita. Silakan Prof. Baik. So David Hawkins ni seorang doktor perubatan, dia telah mengukur frekuensi dan vibration emosi-emosi pada ramai manusia. Saya tak ingat berapa, tapi puluhan ribu jugalah. Di mana dia ukur emosi yang paling bawah sampai ke atas. Dan saya sebagai seorang ahli masyarakat biasa, saya nak tamsilkan kepada pendengar dan penonton saya di 7am Club, di PMC Plus 6, semua tu saya nak tu orang faham. Sebab kita ni kalau kita ilmu tapi orang tak nampak metafora, orang tak boleh fikir. Jadi sebelum saya beri, dia panggil Map of Consciousness, you boleh Google David Hawkins, Map of Consciousness, peta kesedaran manusia. Ditulis dalam buku dia Power versus Force, kuasa versus paksaan. Dia kata gini, manusia ni dia hidup boleh dengan cara dapat kekuatan, power daripada pencipta, ataupun hidup penuh dengan paksaan. Mana best, Pian? Hidup kita ni yang ada tenaga atau kena paksa? Mana best? Mestilah yang tenang powerful, aja yang tenang, betul-betul. Semua nak power kan? Okay. Suka kena paksa. Okey, sekarang kita ada rumah. Pian dengan Hazwan pendengar pergi satu kawasan, buat satu building 25 tingkat. Okey. Ada rumah yang basement dekat tempat orang buang sampah sampai tingkat 25. Kalau kita pergi perumahan, rumah mana paling mahal? Yang bawah ke yang atas? Yang Atas atas kan? lah, atas sekali. Jadi, House. jadi Pian dan Hazwan nak duduk penthouse ke nak ada rumah kat basement? Memang taklah basement kalau macam tu, Prof. Kalau saya yang dekat dengan parking. Kalau saya cari yang dekat dengan parking, malah nak jalan jauh. Tapi kalau rumah penthouse dia ada lift straight rumah dia terus. Ni. Boleh lah. Bagi diskaun. Diskaun, okey. So rumah penthouse. So rumah penthouse ni pandangan cantik tak? Cantik, Cantik, Masya Bro. Allah. Udara Apa dia? bersih. Udara bersih. Rumah syur lawa, kan? Betul. Agak-agak jiran kepo ke jiran yang baik? Jiran yang okey lah, yang kan. sama-sama macam ni lah, kan. Berprestasi, orang positif, kan? Saya cakap ni jangan ada orang kecil hati pula, Allah Prof ni, tak. Because saya nak buat gambaran. Sebab bila kita kata sayang tanpa syarat tu ialah orang yang duduk dekat rumah penthouse. Okey. Maknanya bila jiwa kita dengan sayang tanpa syarat yang diukur oleh David Hawkins, di mana vibrationnya, frekuensi ialah 10 kuasa 500. Masya Allah. 10 kuasa 500. 10 Kita kuasa. pastikan 10 kuasa 1 ialah 10. 10 kuasa 2, 10 kali 10. 10 kuasa 3, 10 kali 10 kali 10. So 10, 100, 1000. Kalau 10 kuasa 500, very high. Betul. Yes. Okay. Jadi bayangkan bawah ni, ini saya nak sebut. Kita ada 3 jenis kehidupan. 1 zon sengsara, 2 zon biasa-biasa,
Biasa. Atas yang penthouse tu zon luar biasa. Luar biasa. So saya nak kaitkan dengan dalam Islam dipanggil kita ada 3 jenis nafsu. Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Okey. Kita nak yang mana, Pian? Yang mutmainnah. Ya, ya ada Tuhan nafsul mutmainnah. Yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan redha dan diredai. Itulah kemuncak hidup kita. So bila saya kata modal kehidupan, orang yang berada emosi dia penuh sayang. Pian bayang, orang yang sayang diri dia sebab dia sayang Allah dan dia yakin Allah sayang dia. Bila kita penuh dengan kasih sayang, boleh tak beri kasih sayang? Boleh. Ya. Kalau kita ada kebencian, boleh tak benci campur sayang satu rumah? Susah. Dia pening kepala. Ya, jadi, kalau kita ada beri dapat, ada sayang, beri sayang, dapat sayang. Jadi betul tak orang yang ada sayang tanpa syarat, dia beri sayang, maka apa dia dapat setiap saat? Sayanglah. Semua. Dia berlega-lega Dia kasih sayang tu. Ya Allah, tenggelam kasih sayang. Betul tak hidup dia luar biasa? Luar biasa. Sangat luar biasa. Muka dia senyum, hati dia murah, orang sayang dia, orang buat dia doakan, orang hutang tak bayar, dia maafkan. Dia nampak orang keluar berita tak elok, dia tak kutuk, dia doakan. Dia tak virus, dia dengar orang ada aib, dia sembunyikan. Allah, kalau semua yang mendengar di IKIM ni, semua pekerja IKIM, orang DJ IKIM, semua yang menonton, siapa mendengar, siapa rakyat Malaysia, semua yang menghadapi PKPB apa-apa, jiwa hanya sayang, mendoakan, memberi. Subhanallah, syurga dunia ni. Amin. Dan dari segi kesihatan, siapa jiwa penuh sayang, dia punya sel putih melawan virus. Natural killer cell yang melawan virus dan kanser sangat kuat. Tetapi kalau orang yang kat bawah, nanti di second block saya akan beritahu apa yang menyebabkan opposite-nya. Saya sebut yang positif dulu. Orang yang bawah zon sengsara ni, sebab itu dia badan tak sihat, rezeki payah, anak tak menjadi, rumah tak bahagia, muka masam, semua. Ini saya nak beritahu bahawa kalau jiwa kita modal sayang tak ada, jangan buat apa-apa. Jangan kahwin, jangan ada anak, jangan berniaga, jangan jadi cikgu, jangan jadi pemimpin, jangan jadi ketua. Sebab anda orang toksik akan mentoksikkan suasana. Okey, menarik ayat atau kenyataan yang terakhir itu. Mungkin ramai juga tertanya-tanya, habis takkan Prof tak bagi kita kahwin? Dalam keadaan Prof bayangkan pada kita kalau kita tak ada apa-apa, toksik je yang banyak, kenapa kita kena siapkan diri kita? Dan Prof, kalau kita juga fokus pada macam contoh generasi anak-anak muda kita kan Prof kan, maknanya bila anak-anak ni sejak kecil mungkin ibu bapa dah biasakan reward and punishment macam tu. Kalau buat baik, okey, nanti daddy bagi reward. Jadi kita takut mereka akan membesar dengan sesuatu yang bersyarat. If you want me to love you, then ada syarat dia. Kejap lagi kita sambung Prof. Ya, sila. Nanti kita sambung dan ibu-ibu, sahabat-sahabat kita yang sedang mendengar pun boleh ajukan soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen, dan juga mungkin yang sedang mencatat-catat apa yang Prof Mahaya sebutkan boleh jadi bahan bacaan sahabat-sahabat kita buat rujukan, insya-Allah ya. Betul. Anda boleh komen dan juga share ke video kami di Facebook IKIM FM ataupun anda boleh kongsikan tentang topik kita hari ini, kasih sayang tanpa syarat di WhatsApp kami 01129004 selain daripada soalan-soalan daripada anda semua. Okey. Insya-Allah kita berehat kejap, kembali sebentar lagi di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu Ustaz? Mestilah Bina Paint. Bina Paint? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang bagus lah. Rumah saya pun guna Bina Paint. Cat keluaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Paint mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana nak dapat tu Ustaz? Layari binapaintstore.com atau Facebook Bina Paint. Berani juga saya pergi beli. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 8.50 pagi dan kita masih lagi bersama menerusi slot generasi membawakan tajuk Sayang Tanpa Syarat yang mana kami juga bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad pagi ini ya. Alhamdulillah ramai sayang-sayang kita join pagi ni Prof. Ya. Perkongsian ada yang katanya dari 7am Club dia sambung untuk segmen generasi di Radio IKIM. Terima kasihlah sahabat-sahabat sekalian. Cuma itulah kita rasanya kita tak boleh cakap saya sayang awak. Terms and conditions apply. Tak boleh. Kan? TNC. Kan? Macam mana Prof? Kalau ada orang meletakkan syarat bila nak bagi sayang pada orang. Prof? Okey, sebenarnya sebab orang jadi macam tu sebab mereka dididik dari kecil. Okey, kalau lulus periksa, kita boleh kita bagi encouragement, dulu periksa bagi hadiah. Tetapi kalau kita kata macam ni, kalau nak mak sayang belajar betul-betul. Allah. Okey, saya nak cakap lagi ke psikologi ya. Kanak-kanak antara 0 hingga 3 tahun
Sangat penting untuk mereka menerima 5 bahasa kasih sayang. Dan kanak-kanak yang tak dapat 5 bahasa kasih sayang ini daripada 0 hingga 3 tahun, waktu intens masa otak dia, mata dia form world view dia tu, dia akan dapat banyak penyakit jiwa. So kalau kanak-kanak you tengok yang suka bad mood, tantrum, sebab dia jiwa tidak terpenuhi. Maknanya manusia ni perlukan 5 bahasa kasih sayang. Mereka cuba perhatikan seorang baby pian, kita lahir je, kita tengok dia, kita puji. Masya Allah baby, itu perkataan yang baik. Puji-puji. Kita peluk baby. Bahasa kedua, sentuhan. Kita layan baby tu, salingkan pampers dia. Pelayanan atau servis. Lepas tu kita spend time-nya dia. Mak dia menyusu, dia tengok. Tak ada pula menyusu main handphone ke, menyusu sambil buat meeting Skype, tak ada. Okay, spend quality. Kemudian mak dia pula belikan baju cantik-cantik untuk dia, hadiah. So baby yang dapat semua 5 bahasa kata dengan terpenuhinya, maka jiwa mereka akan terpenuhi. Sebab itu kita dengar kisah-kisah anak-anak yang mungkin di luar negara yang boleh dengar, di mana mereka ini duduk terbuang dan sebagainya, mereka mengalami banyak sakit jiwa bila besar. Okay, so antara lepas 3 tahun tu kita dah boleh fokus pada banyak orang perlu 2 saja. Kita tengok ada orang suka dipuji, tu kita mesti belajar. Saya dah pernah sebelum ni, tolong baca buku 5 bahasa kasih sayang oleh Dr. Gary Chapman. Gary Chapman, 5 Love Languages. Saya nak cakap betul-betul kat sini, tolong siapa yang baru kahwin, nak kahwin, akan kahwin, tolong baca buku ini supaya faham, supaya tidak bergaduh. Kita perlu faham 5 bahasa kasih sayang. Kalau kita ketua, kita majikan, kita ayah, maknanya siapa yang faham 5 bahasa kasih sayang ni have the most powerful weapon in the world. Sebab dia boleh handle semua orang. Okay, nak tak boleh bagi satu formula. Kalau you faham formula ni, kita boleh handle 96% manusia di dunia ini. Nak tak? Nak lah, of course. Jumpa siapa boleh handle. Nak tak? Nak. Okay. So sekarang kita cuba faham dulu yang rumah 3 zon sengsara, zon biasa, zon luar biasa. So apakah modal kehidupan orang duduk basement? Dekat basement ni, kalau hospital basement tu rumah mayat lah ya. Jadi basement semua tak best. Kalau dekat luar negara pun basement tu sewa paling murah. Okey. Sekarang pun cakap macam ni. Siapakah emosi yang paling bawah? Dia panggil emosi shame. Shame ni kalau kita masa kecil anak kita, shame on you, kau memang teruk. Maka budak tu punya, wow, aku ni tak guna. So dia benci diri dia. Ini lowest emotion. Dia punya energy 10 kuasa 20. Dan yang satu lagi, emotion bersalah. Kita buat orang rasa bersalah. Kita rasa bersalah. Siapa yang hidup dengan guilty, I feel guilty, memang susah hidup. Okay? Satu lagi ialah orang yang putus asa, depresi. Saya tak ada apa-apa. Saya ni suri rumah tangga je. Saya ni kerani biasa je. Semua je. Tak ada. Low self-esteem. Tidak ada keyakinan diri. Okay, siapa yang dengan emosi ni, don't do anything. Confirm fail. Okay. Dan satu lagi ialah emosi yang 40-50 tu. Dan tahu tak Hitler kat mana? Hitler. Tahu Hitler? Dia punya ukuran dah 10 kuasa 39. Very low. Sebab tu dia merosakkan orang. So Hitler has very bad emotion. Sebab itu dia jadi perosak toksik. Orang paling toksik tu menyebabkan toksik dunia. So kita nak pilih sesiapa pun, tengok jiwa orang tu. Sebab tu dalam doa, kita doa janganlah kau izinkan orang yang tidak sayang pada kami. Ada doa dalam buku tu, hadis. Jangan biarkan orang tidak sayang pada kami memimpin kami. Ada doa macam tu. Sayang tu penting. Okay? Dan orang yang biasa ialah orang yang mungkin optimistik, orang yang boleh terima, itu biasa. Kebanyakan kita kat kawasan ni lah Pian, orang biasa. Tetapi
saya nak sebutkan tentang orang yang luar biasa ni, emosi dia hanya sayang, tenang, gembira, bahagia. Subhanallah. Maknanya, pian bayang ya, kenapa saya kata kalau orang tak ada sayang jangan kahwin. Sebab kalau kita kahwin dengan orang yang rasa dia tak ada apa-apa, dia benci diri dia, asyik rasa bersalah, asyik rasa dengki, asyik rasa marah, asyik rasa sombong, semua su'ul khatimah. Semua penyakit hati, mazmumah, apa yang penuh dengan penyakit hati yang memang nak pergi su'ul khatimah tu. Orang macam ni, kalau kita tidak ada proses pembersihan jiwa, maka dalam kurikulum sekolah, dalam kurikulum tadika, dalam kurikulum pejabat, jangan kita sibuk sanggar kerja pergi buat team building tapi tidak ada pembersihan jiwa. Duk apa jungle trekking. Balik perangai sama, buat apa habis duit saja. Pergilah kempen motivasi tapi tidak ada kemp pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafs tak ada sia-sia. Jadi saya nak sebut di sini, aktiviti kita kalau kita tidak melakukan pembersihan jiwa, menaikkan graf kita daripada nafsu ammarah kepada nafsu lawamah, siapa dah lawamah kepada mutmainnah, sia-sia hidup kita. Sebab itulah modal kita bukan duit, modal kita bukan connection, modal kita hati bersih, connection dengan Allah, bukan connection dengan makhluk. Tak usah sibuk kita nak mencari penghargaan manusia, pujian manusia. Daripada manusia kita nak teguran, bukan pujian. Tapi daripada Allah kita nak redha. Jadi kalau kita dengan rancangan generasi, dengan rancangan Radio IKIM, dengan niat, ya Allah berilah aku teguran melalui sesiapa yang dijemput IKIM. Izinkanlah mereka menyebut perkara-perkara yang aku tak suka dengar tapi aku perlu dengar untuk tazkiyatun nafs jiwaku, sebab aku nak meningkatkan modal kehidupanku supaya aku jadi manusia impactful, manusia berkesan. Aku buat satu benda sebab barokahnya jiwaku kerana kebergantungan dan keikhlasan jiwaku, maka kesan besar. So pian bayang orang yang emotion dia 10 kuasa 20 dibanding yang 10 kuasa 500, berapa kali ganda energi dia? Jauh. Amplified. Yes, sebab tu quantum. Sebab tu kita heran ada orang hidup dia, Imam Nawawi 45 tahun, tak kahwin pun, berapa ribu kitab. 45 tahun. Sebab itu kehidupan seseorang, ada orang kalau dia hidup 70 tahun, ada orang hidup setahun 70 kali. Maknanya kalau kita sama setiap hari, rugi. We must get better. Kita mesti escalate emotion kita tu. Maknanya kalau kita tidak ada buat senaman diri, senaman jiwa untuk naikkan nafsu mutmainnah, alangkah ruginya. Sebab itu Pian, kita kadang heran, kita kata kenapa orang baik-baik dia beri ujian. Saya nak buat ayat ini. Ujian Allah ialah surat cinta Allah kepada hamba-Nya. Surat cinta. Kita kan gembira kalau dapat surat cinta kan. Kita rasa macam, apa ada dalam surat ni kan? Ada bedak-bedak wangi dan sebagainya kan. Allah. Jadi saya memberitahu diri saya dan kita semua, apabila hidup selalu senang, rezeki senang, anak pandai, suami baik, semuanya best, jangan rasa itu tanda kita ni orang yang Allah sayanglah konon kan, tak ada apa-apa kan. Walaupun kita solat lambat, buka aurat, melawan suami, show off kat Facebook, marah, sombong dengan mak mertua, tapi business best, downline ramai, juta-juta sale. Wow, suka sangat, Allah sayang aku dapat banyak. Subhanallah. Istidraj. Apabila kita dalam emosi negatif, kan saya kata kalau emosi negatif tak menjadi berniaga kan, tapi kita emosi negatif, kita berlawan dengan orang sombong, bongkak masuk kelab jutawan, action semua tu kan, tapi duit banyak, istidraj, takut. Sebab itu wali-wali Allah, bila mereka senang di susah hati, Allah kenapa Allah lupa aku, tak beri ujian. Ujian itu surat cinta Allah. Kenapa Allah beri ujian pada kita? Sebab, cuba pian fikir dalam Quran ke mana, mungkin saya salah, kalau tahajud apa fadilat dia, kalau sedekah 700, kan Allah beri kan?
Tetapi ada tak Allah kata sabar, kalau kau sabar kau dapat? Tak ada. Allah kata orang sabar Allah beri pahala tiada batasnya. Macam puasa lah, pahala Allah yang beri. Betul. Sebab itu Allah angkat darjat orang, Allah beri kita ujian untuk kita sabar. Kau tak beri ujian tak boleh sabar. Kan. Masya-Allah. Masya-Allah. So maknanya pendengar macam ni, subhanallah. Kita sayang orang tanpa syarat. So kalau kita dapat suami yang tak seperti kita nak, oh Allah nak suruh aku sabar. Anak degil, oh nak suruh Allah aku sabar. Because you all believe, remember this, bukan apa berlaku pada you, tetapi siapa anda jadi. Say this word. Bukan apa berlaku padaku, peristiwa atau takdir Allah, tetapi aku punya respon, aku punya penyerahan jiwa dengan ketakwaan ke kesombongan, itu menentukan sama ada jiwa aku tenang atau tidak. So, formula bebas stres yang saya selalu tekankan pada orang ialah takdir yang berlaku pada kita, circle of concern kita tak boleh kawal. Tetapi respon, pilihan kita, penyerahan jiwa kita ialah circle of influence kita boleh kawal dengan ilmu kita, dengan mujahadah kita. So kalau peristiwa tu nampak negatif, ujian negatif, tapi respon sangat positif, maka hasil kita akan positif, ya. Sebab tu saya kata siapa yang tak ada modal, kan, dia kat basement. So bila something negatif happen, apa respon dia, Pian? Negatif lah. Lagi stres kan. Okey, Pian, bila sebab stres macam tu, Pian tahu kita ada otak. Manusia ni ada 3 jenis otak. Okey. Satu otak haiwan, Okey. satu otak mamalia, ketiga otak manusia. Kenapa kadang-kadang kita nampak orang tunjuk perasaan di negara jiran ke mana-mana? Sebab apabila manusia itu tidak mendapat bahan asas dalam kehidupan dia, senang nak gunakan otak mamalia. Otak reptilia, otak ular. Otak ular ini, stress response, dia 2 respon. Fight atau flight. Lawan atau lagi. Lawan atau lagi. So kalau jiwa kita bawah toksik kat basement tu, kita nak marah, benci, dengki, sakit hati, berlawan. So bayangkan society macam mana kita ada sekarang. Cuba tengok komen di netizen. Tengok bahasa di internet. Itulah gambaran otak-otak yang digunakan. Otak ular, otak mamalia atau otak manusia. Otak manusia tu hanya orang mencari ilmu, orang yang mujahadah, orang yang melihat diri, orang menggunakan hati nurani, jiwa yang bersih, baru boleh buat respon yang baik. Jadi sayang tanpa syarat, hanya kalau kita mesti ada 6 peringkat. Ini kajian juga oleh yang boleh nak sebut. Manusia ni kalau nak handle 96%, Pak Pian, kita pendengar sekarang tolong review. Betul tak you jumpa manusia dia ada 4 sifat ni? Yang pertama, penonjolan diri. Dia nak selfie tunjuk gambar kan? Yang kedua, suka marah, kejap-kejap nak marah, kejap-kejap nak marah kan? Yang ketiga, tamak dan rakus. Nak win lose saja. Kalau beli barang nak tawar, berniaga, nak untung kan? Buat testimoni palsu semua tu, semua orang tamak lah tu. Dan nipu scammer semua kan? Itu orang tamak. Yang keempat, takut. Takut hilang kuasa, takut hilang orang tak suka, takut. So kajian menunjukkan di Amerika 96% manusia semua dalam emosi ni. Iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dapat ukuran spiritual capital. Tetapi Pian, kalau kita boleh adjust, kita belajar ilmu ini, di mana kita orang penunjukan diri, belajar ilmu, kenal diri. Dari mana datang, kenapa datang, nak ke mana. Siapa tahu perjalanan hidup kita tak sombong lah. Betul tak? Kenal diri. Yang kedua, bila jadi plus tu, kita jadi orang yang menjaga silaturahim, pandai bergaul dengan orang. Sebab kenal diri, kenal orang, kenal Allah, sedaplah bergaul dengan makhluk Allah. Dan plus tiga ialah orang yang boleh kawal diri dia. Dia tahu nak solat bila, nak tahu aurat, dia boleh kawal nafsu dia. Dan plus 4 ialah orang yang redha atas apa berlaku. Orang negatif pun dia doakan, dia redha takdir Allah. Ingat peristiwa tadi. Dan bila orang dah plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dia jadi kreatif mencari solution kan. Dia tak cari problem. Dia tak akan problem fokus, dia solution fokus. Dan yang sekarang saya perjuangkan ialah kita nak orang ada emosi plus 6.
Plus 6 tu, plus 6 ialah cinta atau sayang tanpa syarat. Mengharapkan syurga tanpa hisap dengan melakukan semua ikut hukum syariat. Bayangkan Pian, kalau orang yang negatif 1, penonjolan diri, negatif 2, nak marah, negatif 3, tamak, negatif 4, takut, negatif 4, tapi kita datang dengan plus 6, apa jadi Pian? Negatif 4 campur plus 6 jadi apa? 2. Negatif 2. Positif 2. Positif 2. Positif 2. So masih silaturahim. So betul tak? Kalau kita jumpa orang takut, orang tamak, orang marah, orang sombong, kita boleh handle dia. Boleh dilute dia punya negatif tu. Ya Allah. Penting Pak kita maintain plus 6 ni. Itulah Sangat. saya sekarang mana pergi sebut apa tujuan hari ini, saya nak hidup dengan sayang semua orang tanpa syarat. InsyaAllah. Tadi Bro dah sebut dah apa yang -6 dan +6. Kita harap lepas ni harap-harap tentang ada orang boleh buat macam pakai cermin mata, dia nampak orang ni ada plus ataupun negatif Ya Allah. Bahagianya kalau sentiasa semua orang ada plus-plus tersebut. Yang penting jangan plastik ya. Pandai Pian. Bro, kejap lagi kita nak sambung, kita nak berehat kejap lagi kita sambung lah macam mana kita nak praktikkan supaya sayang tak bersyarat ni boleh kita sebarkan, dan juga mana yang negatif-negatif tu kita boleh buang jauh-jauh supaya semua orang sentiasa positif. Baik, Bro, kita berehat sekejap dan sahabat-sahabat sekalian pun boleh terus tulis komen anda. Kami baca, nampak semua ni Bro pun nampak baca semua komen-komen yang sahabat-sahabat kita kongsikan. Berehat seketika dalam segmen generasi. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana, terus share video ini dan kita kembali selepas ini terus dengarkan kami di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju.
Sebut je ayam. Semua ayam dia nak sapu. Cuk, bukan nak merapu. Tapi hidup kita boleh jadi haru biru kalau sumber makanan keluarga kita tak ambil tahu. Peliharalah diri, peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya, pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikib.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 03 6204 6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini untuk Warna Pagi. Dah 9.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anda semua yang mungkin baru saja bersama kami pada waktu ini. Dan kita masih lagi bersama menerusi slot generasi yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Yang tengah tonton pun anda boleh komen-komen dekat sana sebab kita juga akan paparkan komen-komen anda di Facebook live kami. Dan pagi ini kita ada topik tentang sayang tanpa syarat bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Dan sahabat-sahabat yang sedang menonton, mendengar, mungkin boleh tulis anda sedang mendengar dari mana, daerah mana, PKPB ke PKPD dan sebagainya. Tapi itu yang kita sedang bincangkan saat ni kan Prof. Bila kita ada sayang tanpa syarat ni, kita akan rasa Masya Allah hidup dan tenggelam dalam sayang yang tanpa syarat tersebut. Cuma Prof, maaf, mungkin sekarang di dalam era sekarang kan, media sosial dan sebagainya, ada orang nampaknya bahagia, keluarganya bahagia, anak beranak, pasangan dan sebagainya nampaknya bahagia. Ada ciri-ciri sayang tanpa syarat tu. Cuma mungkin kerana teknologi moden, media sosial dan sebagainya, dia nak tonjolkan so-called sayang tanpa syarat kepada orang lain. Macam mana situasi tu Prof? Okey ke tidak? Silakan Prof. Boleh tonjolkan kita nak nampak sayang ke, kita nak jadi sayang tu. Jadi kalau yang tunjuk-tunjuk tu, you want to appear or you nak nampak bahagia. Kita nak nampak baik, nak nampak solehah, nak nampak pandai. Nampak tu mata manusia sedang mencari penghargaan manusia. Sebab itu macam yang kata 7am Club tu, kenapa tiap-tiap pagi orang pergi 7am tu? Sebab dia pergi sesi ZAS. Tahu sesi ZAS? Sentap tu. Sentap. Sebab Pian, Hazwan, umur saya dah macam ni, kita nak hidup tak payah cari penghargaan manusia. Tak payah nak suruh orang suka, tak payah nak popular. Tak payah. Kita cakap apa perlu dengar. Jadi kita nak hentikan budaya menunjuk di Facebook. Kita akan dihisap setiap anggota kita, 4 perkara kita tak akan bergerak di hari kiamat. Apa dia? Umur macam mana, kesihatan macam mana, duit daripada mana, belanja kat mana, ilmu, semua kena soal. Jadi setiap kita type, setiap kita upload akan disoal, apakah niatmu? Kerana Allah atau sedang mencari redha Allah atau mencari penghargaan manusia. So manusia benar-benar bahagia, tenang, gembira dan bebas dalam hidup dia, tidak dipenjara oleh dunia, ialah manusia yang bebas daripada penghargaan manusia. So kalau kita nak tahu kita ni nak mencari penghargaan, mencari perhatian, kita nak beri perhatian bukan mencari perhatian. Sebab itu orang yang tak cukup dikasihi, masa kecil kena kutuk aja. Bila berjaya tak sabar nak tunjuk kat semua orang, nak tunjuk nak buktikan diri dia. Orang tak cukup, dia selalu dikutuk, dibanding-banding, merasa tidak cukup pandai, dia terpaksa perform bersyarat. Mak dia kata bersyarat. Dan ni pengalaman peribadi saya sudah jumpa sepasang orang baru kahwin.
Dua-dua sangat bijak, pandai, top student, tetapi bila kahwin sangat sakit jiwa, hampir nak bercerai. Sebab ibu bapa dia hanya fokus kepada akal, tidak fokus kepada jiwa penyayang. Ibu bapa sekalian yang sedang mendengar, berhati-hati ya. Kalau anak you all nak straight A, you hantar macam-macam tuition sampai budak tu tak boleh bernafas, sampai kena perform sampai tidak ada dapat sebab kanak-kanak ni dia suka bermain. Dalam bermain dia, kita paksa nak dapatkan A pandangan manusia tu, mereka jadi manusia hati keras. Hati yang tidak menyayangi diri dia sebab dia disayang dengan syarat oleh ibu bapa dia, maka dia tidak cukup disayangi, maka tidak pandai menyayangi. Bila orang yang tidak pandai menyayangi, rumah tangga tidak bahagia sebab orang yang tak sayang diri dia. Pasal apa tak sayang diri dia? Sebab mak ayah dia sayang dengan syarat. Ya Allah. Jadi, bila dia walaupun nampak yelah kalau dah pandai belajar jadi profesional kahwin nak bercerai, kenapa? Sebab kurang kasih sayang pada diri. So tidak ada sayang, tidak boleh beri sayang dan tak dapat sayang. Dan apakah tanda orang cukup sayang ni? Sangat cemburu, sangat bergantung pada pasangan. Dan bayangkan, saya nak beri formula ya. Kalau tu saya kata jangan kahwin kalau tak sayang diri. Orang yang tidak menyayangi diri ingin dipenuhi diri dia. So dia kahwin untuk mengharap kasih sayang. Dan orang yang tidak sayang diri, manusia kan sama akan dapat jodoh yang sama dengan dia kan. Jadi orang tidak sayang diri dia akan jumpa orang tak sayang diri juga. Jadi orang tak sayang diri dia, dia minta orang sayang dia. Tapi yang dia minta tu pun kosong juga. So gelas kosong jumpa gelas kosong memang kosong. Betul? Sebab tu pengalaman saya jumpa orang ramai kan buat operation. Bila masuk satu pasangan tu dah tahu dah. Boleh ukur skill meter dia tu. Tengok dah nampak. Dia bercakap, dia boleh tahu. Subhanallah, manusia ni sangat transparent. Keluar mulut dah faham. Sebab mulut dia cerit. So kalau keluar tak elok tu, tengok WhatsApp status. Kan ada WhatsApp beracun banyak kan sekarang. Jadi saya nak beritahu, siapa yang nak jiwa tenang, segala WhatsApp beracun yang mengata orang, mengutuk orang, buang, delete conversation, leave group. Siapa kawan kita Instagram yang membawa kita kepada cinta dunia dan mengumpat orang, leave, unfollow. Kalau profil kawan-kawan kita yang keluar dekat newsfeed yang tak elok, unfollow, buang, delete. You all tahu tak? If you all nak tahu siapa you all, tengok apa news yang datang kat you. Kalau datang negatif sebab jiwa vibration you sedang dalam negative energy, you akan dapat benda negatif. Tapi kalau vibration you 500, sayang tambah syarat dengan zikrullah, setiap fikir jadi zikir, setiap fikir jadi zikir, amalan tak ada lain, doakan orang aja. Doa orang. Bila orang masalah, doa insyaAllah selamat. Jangan nak nasihat orang. Kita banyak budaya sibuk nak nasihat orang, tapi tak nasihat diri sendiri. Jangan nasihat orang selagi kita tidak nasihat diri sendiri. Ibu bapa sekalian yang dengan generasi ni, kalau anak kita degil, confirm kita degil dengan Allah. Setiap kali anak tak elok, suami tak elok, taubat. Jangan nak betulkan orang, betulkan diri. Buang keladak jiwa. Ingat ya, orang yang bawah ni, yang benci, dengki, sombong semua tu, dalam zon sengsara, rumah basement banyak sampah tikus, bangkai tikus semua ada. If you have this toxic baggage inside you, you kena healing dulu diri. Kena taubat, maafkan orang, minta maaf. Sebab tu saya sebut 7S dalam 7am Club Pian. Hidup hari-hari kalau nak sign tanpa syarat mesti buat 7S. Apa 7S? 7S. Yang pertama, syukur. Bangun pagi syukur. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Lepas tu sayang semua orang, doakan, ya Allah selamatkanlah umat Muhammad, padulah umat Muhammad, ampunlah umat Muhammad, jagalah aib umat Muhammad. Doa Allah jaga aib orang. Kita nak buka ke aib orang macam tu. Kalau kita minta Allah jaga aib orang. Lepas sayang kita sabar, ya Allah kurniakan aku kesabaran, sabaran nak buat baik, sabaran terima maksiat, sabaran terima musibah. Ya Allah, aku nak sedar diri, aku nak cari ilmu, aku tak dengar berita. Siapa bangun pagi tengok WhatsApp berita, itu racun dah masuk. Ya Allah. Kita dalam gelombang alpha, tengah nak menerima yang baik. Pasang Quran, pasang ceramah agama bangun pagi. Ni bangun tengok WhatsApp, itu memang racun.
Okey, sedar diri. Yang kelima, tolong sucikan hati. Maafkan orang, minta maaf dan taubat. Yang keenam, jangan lalui hari tanpa sedekah. Sedekah doa, sedekah nasihat, sedekah kata-kata yang baik, sedekah senyum, sedekah duit. Dan yang ketujuh, jaga silaturahim. Siapa memutuskan silaturahim, habis hidup dia. Jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa kalau ada dalam diri you dendam, benci pada orang, tak suka, I tak nak jumpa dia, I cannot stand her. Itu saya Pian, benda kan kalau jumpa orang, kalau buat mata kan, buat operation mata tu, Ya. benda buat operation mata, bayang tengah buat operation mata dia menangis. Boleh percaya tak? Allah. Oh ya. Tengah Tengah tu, tengah menangis. beza tu. Umur 41 tahun, dah jadi pegawai tapi Kenapa soalan tu, Prof? saya apa dia? Siapa yang garang masa kecil? Alah. Ayah saya. Bila dia garang, sentiasa garang. Dia menangis, Pian, macam budak kecil menangis. Maknanya betapa traumanya, berapa lukanya batin orang ni. Walaupun akademik jadi pegawai, tetapi bila stres nak buat operation takut menangis. Macam budak kecil. Diri dia yang kecil datang balik sebab masa kecil trauma. So, slot generasi ini tolong fokus kepada keibubapaan penyayang. Perkataan sayang tanpa syarat tu must be STS. Baru Dr. Azmi kata, you cakap STS, sayang tanpa syarat. Dulu you STF, sekarang you STS, sayang tanpa syarat. Jadikan buzzword sayang tanpa syarat. Saya ukhwah fillah, saya sayang kerana Allah. Sayang tanpa syarat tu kan dia kata salah satu golongan perlindungan arash. Berjumpa bernikah kerana Allah, sayang kerana Allah. Pergi ziarah ada apa nak projek, bukan kerana Allah, dapat pahala. So this has to be the way of life of our negara. Semoga pemimpin yang mendengar, pemimpin jabatan, pemimpin apa pun, jadikan hashtag sayang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisap, melakukan semua ikut hukum syariat. Sebab anything you do not for syariat, waste your life. Tak berbaloi. Buat apa Allah beri udara? Buat apa Allah beri mata? Buat apa Allah beri matahari? Ada 100 trilion sel, Allah manage every time. 100 bilion sel dalam otak. Apa guna? 126 juta sel pekercahaya dalam mata. Buat apa? Allah beri kalau kita hanya buat maksiat pada Allah. Maksiat jiwa banyak, Pian. Orang tak nampak maksiat jiwa. Dalam hati sangka buruk, fitnah, viral. Kalau tengok netizen punya bahasa, ya Allah. Kesian. Tibian, bayangkan every bad thing you post, you dapat dosa jariah. You mati, you punya profile tu ada lagi melambung dalam kubur tu. Siapa macam mana? nak tolong padam kan? Siapa nak tolong padam komen-komen yang kita tinggal tu? Ya, sebab tu kita tengok orang meninggal, kalau IG dia tu buka aurat, kalau keluarga tak buang, kesian. Kesian. Dan ibu-ibu yang sedang mengandung, janganlah buat maksiat, ya. Berhentilah membawang, melawan suami, Allah. Pian, bunda ni tak tahulah bila tengok patient datang tu kan, tengok cara bercakap, cara berpakaian, cara Allah masa depan. Jadi end up lepas operate mata, kena operate mata hati pula. Paksa dakwah surround. Sebab tak sampai hati. Betul. Pian, manusia ni, kita ni sedang lain nak beli tiket. Dua je, tiket neraka, tiket syurga, dua je, betul tak? Kata guru ni Aziz kan? Bunda ambil perkataan dia. Hari-hari kita sedang beli tiket. Tiket ke neraka, tiket ke syurga. Setiap hari kita pilihan raya. Iman ke nafsu, dosa ke pahala, taat ke maksiat, Allah redha ke Allah murka. Itu saja. So kalau kita tidak ada hidup, kita ada everyday mesti ada satu journal tulis. Kiri kanan. Aku nak gimana ni? Nafsu amarah, aku nak amarah, benci, dengki, menyampah, sakit hati, dendam. Aku nak kedai lawamah, kadang baik, kadang tak baik, tapi ada pilihan. Aku nak mutmainnah, sayang, gembira, memaafkan, pemurah, penyayang. Masya-Allah. Baik Prof, itu dia perincian. Banyak tips yang kita dapat hari ni. Ada 7, ada 6, ada 4, ada 3. Kita harap sahabat-sahabat semua dapat tangkap apa yang Prof kongsikan melalui segmen generasi hari ini. Dan mungkin Prof kita pun dah sampai ke penghujung. Dan yang paling pasti setiap semua daripada kita pasti akan menempuh satu saat kita meninggalkan dunia. Tak kira apa usianya, kadang-kadang usia belum tentu syarat untuk kita pulang ke pangkuan ilahi, Prof kan. Cuma macam mana sebelum kita tutup mata, kita nak tinggalkan sayang tanpa syarat pada mereka yang kita sayangi tu, Prof. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So bunda rasa macam ni. Saya nak beri cadangan
lepas show ini, semua orang ambil satu kertas. Okey. Buat wasiat pada anak-anak. Oh ya? Oh, wasiat. Wasiat pada pasangan. Wasiat pada pekerja. Wasiat pada majikan. Bayang kita nak mati esok. So bila mati aja, orang tengah mandi kapan kita fotokopi hantar semua ni. Wasiat pada dunia. Cakap pada pasangan. Saya minta maaf. 1. Saya hargai awak. 2. Saya doakan awak. 3. Maknanya bila setiap wasiat minta maaf kesalahan kita, kita sebut kebaikan dia dan kita doakan dia. Bila you tulis benda ni, you tengok lepas ni agak-agak orang buat maksiat tak pada orang? Tak. Baca wasiat tu tolong laminate, taruh dekat meja, plus ambil gambar pakai telekung macam bodoh ni, buang semua makeup, bulu mata palsu, eyelash extension, semua buang, bedak semua buang. Okey, ambil gambar, suruh suami ambil gambar pakai telekung yang kita semua mesti ada kan, siapkan kain kapan dah siap, telekung nak pakai, batik lepas semua dah siap takut meninggal kan. Pakai telekung yang nak pakai mati tu, ambil gambar. 1 senyum, 1 masam. Boleh tengok. Ni kalau mati jenazah aku, muka masam ke muka senyum ni? Bila orang mati orang paling bijak? Siapa orang paling bijak Pian? Ingat mati. Ingat mati. So, kalau mati berebut tak barang? Berebut. Berebut jawatan. Oh, tak. Berebut jawatan tak nak mati besok. Tak ada. Jadi ingat, cara nak sayang tanpa syarat senang saja. Ingat mati, doa, minta maaf dengan orang, dan malam ni nak tidur tentukan minta maaf dan maafkan semua orang. Dan tengok balik all our Facebook profile, sebab dosa di WhatsApp group apa yang kita buat tu jadi vibration, rendahkan makan diri kita. Tentukan vibration kita semua positif, sebab kalau kita ukur sel kita ni semua ada dia punya circular kan, dia punya electrical dia, itu akan menentukan emosi kita, menentukan kita punya aura spiritual dia panggil. Sebab Pian perasan tak, ada orang kita jumpa sedap, jumpa suka kan, ada orang jumpa suka kan, sebab aura spiritual yang jauh pada Allah, aura spiritual dia sangat sempit. Tapi orang dekat dengan Allah, banyak zikrullah, aura spiritual tinggi, aura emosi sayang, aura fizikal senyum. Aura spiritual bergantung dengan Allah. Aura emosi sayang tanpa syarat. Aura fizikal sentiasa senyum dan sihat. Baik, insyaAllah. Hujung tu pun sempat Prof selit 3 aura yang perlu ada. Zaz yang penting. Lalu juga untuk perkongsian kita hari ini. Masya Allah, hari ini terima kasih banyak-banyak Prof. Saya minta maaf kalau saya cakap ni tak tahu berada depan jumpa tak lagi, umur kita pun tak tahu macam mana kan. Selalu saya Pian kalau kat IKIM ni selalu bayangkan ini slot terakhir. Baru nak sampaikan semua pada dunia, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih atas peluang ni. Terima kasih. Moga-moga itu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, kami yang dapat belajar, dan juga untuk Prof juga, insyaAllah kita doakanlah sentiasa Allah pelihara dalam kebaikan dan manfaat, yang kami pun dapat memanfaatkan ilmu yang Prof kongsikan tu, insyaAllah Prof. Ya, sampaikan salam untuk family semua, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia yang berbagi Profesor Datuk Dr. Muhayyar Haji Muhammad. Tetamu kita untuk generasi hari ini. Zaz semuanya dah untuk kita bercerita tentang sayang tanpa syarat. Terima kasih sahabat-sahabat juga yang mendengar dan menonton di Facebook dan juga di radio kita. Ya betul, dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini menerusi rancangan Bicara Halal bersama dengan QSR Brands. Kita ada tajuk tentang ekonomi halal di era pandemik ini. Menarik juga tu, macam mana kita nak terus menerajui ekonomi kita dengan baik dalam tempoh ujian ini.